Apa khabar semua? Kita jumpa lagi malam ni untuk satu lagi session bersama dengan Billionaire Warrior. Saya konsultan anda, Sharifah Mahiza Syed Abdul Kadir. Hari ini kita akan berbincang bagaimana untuk kita menjadi seorang konsultan yang berjaya dari quantum metal. Okey, dengar ke suara? Suara saya jelas tak? Boleh saya dapat respon? Dengar ya? Okey, saya rasa yang hadir pada malam ni ada berapa orang yang mungkin ada lagi kawan-kawan kita yang akan masuk dari masa ke semasa. Okay, so hari ini insyaAllah kita akan berbincang, kita tak perlu ambil masa yang panjang sebab di quantum metal ni urusannya sangat mudah. Untuk menjadi seorang konsultan pun sangat mudah, tak perlu banyak fikir panjang-panjang. Baik, bagaimana kita nak menjadi seorang konsultan? Siapa kenapa kita perlu menjadi konsultan? Yang pertama sekali, saya nak ingatkan pada perempuan dan tuan-tuan, bila kita nak menjadi konsultan, kita perlu betulkan niat kita. Biar kita kena faham dulu kenapa kita nak menjadi seorang konsultan. Ada banyak sebab, masing-masing ada sebab-sebab yang tersendiri lah kan. Tapi kalau kita jelas niat kita, tetapkan niat kita, kita bulatkan tekad kita dan kita tahu arah tuju kita, ke mana kita nak pergi dalam quantum metal ni, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya menjadi seorang konsultan. Pastinya untuk jadi seorang konsultan ni bukan satu yang dia mudah, tapi dia perlukan kerajinan. Dia perlukan kerajinan. Pepatah Arab kata menjadah wajadah. Siapa yang berusaha, dia yang akan dapat. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Kita tengok macam mana merchant-merchant kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan berkenalan dengan merchant-merchant kita yang telah pun menjadi jutawan dan sebagainya, maka mereka ini telah berusaha yang sangat-sangat gigih. Pengalaman-pengalaman mereka bukan hanya duduk saja-saja, tapi mereka telah pun menghabiskan seluruh masa dan tenaga mereka, keringat dan air mata untuk berjaya sampai di puncak kejayaan. Baik, kenapa kita pilih quantum metal? Kenapa kita nak mencari rezeki ataupun kita nak menjadikan quantum metal ini sebagai salah satu daripada tempat supaya kita mendapat sama ada income sepenuh masa ataupun passive income. Kerana di quantum metal ini dia menawarkan fasiliti yang sangat-sangat menarik dan lumayan. Sangat menarik dan lumayan. Sebab apa yang ada di quantum metal ini, tiada lagi fasiliti seumpama yang ada di quantum metal ini ada di tempat lain. Yang kita lihat, kalau kita lihat dan kita teliti apa fasiliti-fasilitis yang disediakan oleh quantum metal, sebenarnya tidak ada lagi syarikat-syarikat lain yang mempunyai fasilitis yang ada di quantum metal. Kita tiada lagi pesaing yang secara khusus yang sama produk. Mungkin ramai kita lihat kedai-kedai emas, macam-macam jenama yang kita ada di luar, tapi sistemnya dan fasilitis yang ada tidak sama di quantum metal. Pasaran di quantum metal ni sangat-sangat besar. Sangat besar sebab kita bukan hanya tertumpu di Semenanjung ataupun di Malaysia, kita ada seluruh Malaysia, kita ada juga di Indonesia yang telah pun berkembang luas di Indonesia, di Thailand, di Brunei, semua pun kita telah pun berkembang dan di banyak lagi negeri-negeri lain yang kita dalam usaha untuk menyebarkan ataupun mengembangkan sayap quantum metal di luar negara. Jadi market untuk quantum metal ini sangat luas. Baik, yang kedua, seterusnya di quantum metal commissionnya sangat lumayan, antara 2 hingga 20%. Sama ada kita nak dalam bentuk emas ataupun kita nak dalam bentuk USD. Terpulang pada kita untuk membuat pilihan. Hari ini quantum metal telah pun membuat 2 pilihan kepada kita, sama ada kita nak komisen kita itu berada dalam bentuk emas ataupun kita nak komisen kita ini dalam bentuk mata wang, itu USD, dalam bentuk USD. Mana komisen kita dalam USD, bukan dalam ringgit. Okey.
Yang pastinya quantum metal ini adalah patuh syariah, ekosistemnya lengkap ya. Kita ada akaun simpanan, kita ada akaun convert account, kita ada enhance account yang akan melengkapkan keseluruhan perjalanan sistem ekonomi dalam quantum metal yang boleh membantu kita ya. Dan di quantum metal kita boleh buat part time dan kita boleh juga buat full time. Boleh buat part time, tuan-tuan boleh juga buat full time. Dia tak ada limit masa, dia tak ada paksaan kepada kita, mengikut masing-masing punya kelapangan, punya kita punya masa dan bagaimana kita meletak mempositionkan diri kita dalam quantum metal. Kalau kita lihat dalam di MLM contohnya, dia ada target dan KPI yang perlu kita capai setiap bulan. Kalau you tak dapat capai target tu, next month mungkin dia ulang balik kan. Tapi di quantum metal, dia berjalan mengikut keselesaan kita. Ada orang boleh jadi konsultan dalam masa seminggu, ada orang boleh jadi konsultan dalam masa sebulan, ada orang jadi konsultan dalam masa setahun. Ya? Ataupun mungkin lebih lama daripada itu. Jadi mengikut kepada keselesaan kita, kesesuaian kita, kesungguhan kita. Kalau kita nak cepat, kita rajin dan kita berusaha, insya-Allah kita akan lebih cepat untuk naik menjadi seorang konsultan. Dan income kita adalah real time ya. Setiap kali klien di bawah kita membeli, kita terus mendapat commission. Dia tidak tertangguh dan commission tu boleh kita keluarkan kalau kita rasa kita perlukan commission kita. Baik. Tapi sebelum kita nak jadi seorang konsultan, saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, sebab bila menjadi seorang konsultan ni kita ada tanggungjawab yang besar. Kita ada, bukan suka-suka, sebab saya bertemu dengan ramai klien-klien di mana upline dia menghilang diri. Ya. Dia dah dapat dia punya orang daftar bawah dia sebagai klien kat bawah dia, lepas tu dia hilang. Jadi kesian kepada members yang di bawah, yang mendaftar di bawah konsultan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita untuk menjadi seorang konsultan, kita mesti menjadi seorang yang bertanggungjawab. Bila orang register di bawah kita, pastikan kita dapat membantu dan guide orang-orang yang di bawah kita itulah. Maknanya kalau kita rasa kita tak mampu untuk buat macam tu, saya rasa lebih baik tak payah jadi konsultan ya. Baik. Jadi untuk jadi konsultan, kita bukan sekadar nak dapatkan referral link dan kita cepat-cepat nak jadi konsultan ya. Tapi saya ingin ingatkan bahawa untuk menjadi konsultan, tuan-tuan dan puan-puan kena fahami beberapa perkara. Ya, kena fahami dulu beberapa perkara. Pertama, kena faham apa itu quantum metal. Dan ini boleh puan-puan dapat maklumat-maklumat ini dalam kelas kita setiap hari Isnin yang dianjurkan oleh Billionaire Warrior ya. Mengenai produk, mengenai apa itu quantum metal. Kalau orang tanya kita apa itu quantum metal, apa yang kita jawab? Adakah jawapan kita itu memberangsangkan cukup untuk memberikan keyakinan kepada orang yang mendengar atau tidak? Kan orang akan tanya, apa tu quantum metal? Kalau saya selalu orang bertemu kata, tuan buat apa ya sekarang? Kalau saya kata saya konsultan quantum metal, dia akan tanya, apa tu quantum metal? So apa jawapan yang boleh kita bagi? Hanya orang yang faham apa itu quantum metal, dia akan dapat memberikan jawapan yang meyakinkan kepada orang-orang yang mendengar. Baik, yang kedua kita kena kenal syarikat. Kita kena tahu latar belakang syarikat. Bila ditanya dengan kita apa itu latar belakang siapa di belakang syarikat kita, siapa foundernya, siapa semualah urusan-urusan sejarahnya, bagaimana dia punya kita kata dia patuh syariah dan sebagainya, CJ-CJ-nya tahu tak, siapa kita punya, apa misi dia, semua kita kena kuasai. Sekurang-kurangnya bila orang bertanya, kita kena kuasai dan fahami betul-betul tentang quantum metal. Apa misi quantum metal, siapa rakan strategi kita, itu semua kita boleh dapat maklumat-maklumat ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dalam kelas hari Isnin. Jadi jangan miss kelas yang dianjurkan oleh Billionaire Warrior. Jadi faham apa itu quantum metal, kenali syarikat quantum metal, tahu apa dia mission quantum metal. Sebab kita bukannya nak jual emas macam jual kat kedai saja-saja kan, tapi kita ada mission kita sebagai solusi penyelesaian ekonomi. Siapa rakan strategi kita, siapa yang bersama-sama dengan kita yang boleh menguatkan lagi syarikat quantum metal ini. Itu kita kena tahu.
tahu produk yang ada, fasiliti serta manfaatnya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa yang hadir pada malam ni adalah yang berminat untuk menjadi konsultan, betul tak? Kalau tak berada dalam malam ni, mungkin tak ada kecenderungan untuk menjadi konsultan. Sebab ada klien yang dia hanya nak menabung saja. Ada klien yang hanya nak buat GCA sahaja. Tapi ada juga kita rasa members dalam Quantum Metal ni yang memang bercita-cita untuk menjadikan Quantum Metal ini salah satu daripada sumber pendapatan dia. Jadi kita kena tahu produk yang ada, facilities dia dan manfaatnya. Kan? Fahami GCA itu apa, GSA itu apa, fasilitiesnya apa benda dan sebagainya. Kita kena faham betul-betul perbezaan. Siapa yang patut beli GCA, siapa yang patut buat GCA dan siapa yang boleh beli GAE. Adakah semua orang boleh beli GAE? So kita kena faham betul-betul. Kemudian kita tahu cara untuk mengendalikan sistem. Kita faham sistem tu macam mana. Kita boleh explain macam mana nak mendaftar, macam mana nak upload IC, macam mana nak upload bank statement. Kita tahu dari sudut macam mana nak membeli, ya. Semua tu kita kena kuasai sebagai seorang konsultan, sebab mereka akan banyak soalan yang akan ditanya kepada konsultan, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Tapi kalau kita sebagai konsultan pun teragak-agak, jadi saya rasa agak masalah jugalah. Jadi kena fahami dan kuasai dan tahu cara untuk kira untung dan rugi, at least basic lah. Mungkin boleh tengok dalam jadual macam mana nak kira keuntungan. Kalau GAE itu boleh faham, tengok jadual. Kalau GCA kita tahu macam mana dikatakan untung tu, kalau gain and loss tu betul-betul tak kita dah untung ataupun kita dah rugi. Jadi untuk tahu cara kira dan untung, jangan ketinggalan untuk kelas kita pada hari Rabu. Kita akan ada kelas calculation yang akan dianjurkan juga oleh Billionaire Warrior. So attend kelas. Tak apa kita attend kelas berkali-kali, sebab ulangan-ulangan tu setiap minggu kita akan ulang benda yang sama, kiraan, produk dan sebagainya. Jadi kalau bagi saya, kalau saya ada masa pun, walaupun dah tahu, saya akan ikuti juga kelas-kelas yang dibuat supaya dia menambah. Biasanya mesti ada penambahan add-on values dalam setiap minggu, walaupun perkara yang dibincangkan adalah perkara yang sama. Lagi lama, lagi selalu kita dengar, kita akan lebih menguasai tentang produk, kita lebih menguasai tentang sistem, dan kita juga akan menguasai tentang kiraan untung rugi dan sebagainya. Baik. Kemudian yang akhir sekali adalah sebelum kita menjadi konsultan, kita kena bersedia untuk membantu klien di bawah. Kita mesti ada sikap ataupun sifat untuk sedia membantu. Ya. Ini jangan sampai bila kita ada nak jadi konsultan, nak menjadi dealer dan sebagainya, bila orang call tak angkat, bila orang message tak jawab. So benda ini semua akan merosakkan credibility kita sebagai seorang konsultan. So tuan-tuan dan puan-puan, maknanya ini adalah yang asas, yang pertama saya rasakan kita kena kuasai sebelum kita bercita-cita untuk kita menjadi seorang konsultan. Faham betul-betul tentang apa itu syarikatnya. Nampakkan sedikit gambaran apa syarikat ni kat mana, kita ada pejabat di mana, apa produk yang kita ada, ya. Siapa rakan strategi kita kena tahu mengendalikan sistem, kita tahu macam mana nak kira untung rugi dan sebagainya. Ini kita kena belajar untuk menjadi seorang konsultan. Nama pun konsultan kan, jadi memang untuk kita ini dirujuk dan ditanya, ya. Jadi sehari mungkin peringkat awal kita jadi dealer, kita punya di bawah kita tak ramai, ya. Mungkin ada dalam 5 orang, minimum 5 orang ataupun mungkin 10 orang. Tapi lama kelamaan di bawah kita akan menjadi ratusan dan ratusan mungkin di bawah kita kan. Semakin hari semakin membesar dan semakin ramai. Jadi kalau kita dapat kuasai di peringkat awal dan kita telah pun memberikan kefahaman ini kepada setiap ahli kita, InsyaAllah lagi besar sistem kita tu, kita dah tak ada masalah sebab setiap ahli yang masuk tu dia dah faham dah. Kita dah boleh explain dan lengkap kepada mereka dan kita tak perlu pening-pening kepala kan, sebab ahli-ahli kita semua mendapat apa yang sepatutnya mereka fahami melalui kita, dan mungkin kita boleh train pula downline-downline kita yang lain kan untuk mendapat maklumat yang tepat dan jelas. Baik, di Quantum Metal ni kita ada beberapa level.
Dalam program konsultan ni kita ada beberapa level. Dia level yang pertama dipanggil dealer, dealer. Lepas dealer kita ada dealer developer. Lepas dealer developer kita ada merchant. Lepas merchant kita ada merchant developer. Lepas tu kita ada senior merchant, dan atas senior merchant ni sebenarnya ada lagi satu lagi dipanggil senior merchant developer. Setakat ni senior merchant developer kita adalah Puan Rohaida. Baik, kita ada beberapa level dan setiap level ini ada peranan-peranan dia yang tersendiri. So menjadi seorang konsultan ini ada banyak kelebihan-kelebihannya lah. Apa antara kelebihannya? Konsultan ini akan berhak mendapat komisen daripada sales group dia daripada 1, kita boleh kata 2 hingga 20%. Sebenarnya ada ketikanya kita mendapat 1%. Kalau di bawah dealer ada berlapis-lapis dealer, kita akan dapat juga komisen walaupun 1%. Baik. Kemudian kita akan dapat maksimumkan pendapatan daripada hasil jualan kita. Kita diberi pilihan untuk masukkan komisen kita sama ada ke gold account ataupun ke float account. Dan yang menariknya kalau kita pilih kepada gold account, komisen kita itu akan masuk ke dalam gram emas kita melalui komisen kita itu tanpa spread. Maknanya kita boleh beli emas tanpa spread. Komisen kita itu ditukar terus kepada emas dan terus masuk ke dalam akaun gold GSA kita. Okey, Quantum Metal juga akan menyediakan kepada semua kita punya konsultan ada tools yang disediakan, termasuk kita punya landing page. Kita dapat kita mendapat kad apa dipanggil template template untuk kita buat banner, buat banting, kita nak buat business card dan sebagainya, semua akan disediakan oleh Quantum Metal. Okey, ini adalah 4 lebih kurang level-level dalam Quantum Metal. Biasanya kita panggil konsultan lah dealer ni atau konsultan . So kita ada dealer, kita ada dealer developer, kita ada merchant, kita ada senior merchant dan kita ada senior merchant developer. Setiap ni ada syarat-syarat tertentu lah. Tapi sebelum kita nak sampai ke level merchant, kita ada satu level yang pertama dipanggil introducer. Dipanggil introducer. Apa syarat untuk jadi introducer? Pastilah kita dah buka account, kita beli sama ada 1 unit JAE kali 10 atau 3 unit JAE kali 5. Kita beli ni saja kita dah layak menjadi seorang introducer. Ini adalah peringkat pertama sebelum kita menjadi seorang konsultan. Buka je account, kita beli sama ada 1 unit JAE kali 10 atau 3 unit JAE kali 5. Salah satu bukannya dua-dua. Jangan salah faham Salah satu saja, sama ada JAE kali 5, 3 unit. Dan 3 unit ni tuan-tuan boleh beli satu atau boleh beli 2 kemudian beli 1 atau beli 3 sekali. Okey, maknanya terpulang kepada kadar bajet yang kita ada. Tapi kalau klien kita ada bajet, kita advise dia supaya membeli JAE kali 10. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa? Sebab JAE kali 10 spread dia hanya 3%. JAE kali 5 4%. Jadi maknanya bila orang yang beli JAE kali 10 dah untung, orang yang beli JAE kali 5 ni masih menunggu-nunggu untuk mendapat keuntungan. Jadi kalau ada bajet, go for JAE kali 10 sebab dia satu lagi dia 10 kali ganda. Yang kedua kerana spreadnya lebih rendah dan dia lebih cepat untuk mendapat keuntungan So ini syarat yang pertama untuk menjadi introducer. Hanya 1 unit JAE kali 10 atau 3 unit JAE kali 5. Apa yang introducer dapat? Baik. Kadang-kadang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang upline kita dia tak perasan ataupun dia tak ambil kisah pun. Kita dah layak tapi dia tidak naikkan kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa, sebab yang boleh naikkan tuan-tuan dan puan-puan ke introducer adalah dealer di atas yang paling hampir dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin atas kita introducer, atas tu introducer, atas lagi tu dealer. So dealer yang ke atas tu yang boleh promote untuk menaikkan kita
sebagai introducer. Sebab introducer atas kita, dia tak boleh promote kita sebagai introducer. Ya. Introducer ni hanya boleh dinaikkan sebagai member hanya boleh dinaikkan sebagai introducer oleh dealer yang paling hampir dengan tuan-tuan dan puan-puan. So kalau puan-puan rasa nak dapatkan level introducer, kena peringatkan kepada upline, saya dah layak, tolong upgrade saya sebagai introducer. So tuan-tuan dan puan-puan kena alert dan kena maklumkan kepada upline. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak kenal pun siapa dealer kat atas. Kan sebab dah ada beberapa lapis. Mungkin kalau dia direct line senang je lah. Kalau atas kita terus dealer senang je kita nak maklumkan. Tapi kalau atas kita ada lapis-lapis yang bukan dealer, so kita kena maklumkan kepada dia, saya dah jadi introducer, saya dah layak dan saya nak dinaikkan. Kena diperingatkan untuk menaikkan. So apa yang introducer akan dapat? Commission untuk introducer. Bila dia beli GSA, maknanya selepas dia naik introducer, lepas tu dia nak buat simpanan. Kita nak buat akaun simpanan. Kita nak simpan dalam akaun GSA, kita akan dapat 0.5%. Walaupun daripada belian sendiri. Walaupun daripada belian sendiri, maknanya kita akan dapat 0.5%. Kemudian kalau kita beli JAE kali 5, kita akan dapat 1.5%. Kemudian kalau kita nak beli JAE kali 10, kita akan dapat 2%. Jadi commission ni pun sama juga. Sekarang ini ada sistem baru, Quantum Metal telah buatkan semua introducer ataupun dealer 2 account. Maknanya kita boleh buat pilihan sama ada kita nak masuk dalam gold account, kita punya commission, atau kita nak biarkan dalam float account. Kalau tuan-tuan nak, puan-puan nak masukkan dalam commission kita dalam gold saving gold storage account ni, gold saving account ni, kita kena pergi ke user setting, scroll dekat bawah, dia ada satu clause yang disuruh kita tick, kita nak commission masuk dalam gold. Kalau kita tak tick dekat situ, dia akan terus pergi ke dalam float account. Float account. So asasnya ini ialah introducer. Lepas kita dah jadi introducer, kita boleh copy link, kita punya link, referral link kita ada di homepage. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka, ada nampak macam gambar bola kat homepage tu. Korang boleh copy link dekat atas tu dan boleh share dengan kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik, mak ayah dan sebagainya, supaya mereka juga mendaftar menggunakan referral link kita, dan dengan mereka membeli, kita juga akan mendapat commission yang sama. Tapi bila introducer bertemu dengan introducer, maknanya di atas kita introducer dan di bawah kita introducer, kita akan mendapat komisen yang pertama daripada belian dia. Tapi bila introducer itu telah pun mendapat naik jadi introducer pula, kita tak dapat dia punya komisen, tapi unit-unit yang dia beli itu akan diambil kira untuk menaikkan ranking kita untuk ke dealer. Contohnya introducer kat bawah kita, dia beli 2 atau 3 unit JAE kali 10, dia akan menambahkan kita punya unit untuk melayakkan kita naik dealer. Walaupun komisen dia kita tak dapat, tapi kiraan unit itu akan diteruskan. Akan dapat dan dikira termasuk dalam kita punya kiraan kita untuk melayakkan kita jadi dealer lah. Nanti kita akan tengok apa kelayakan untuk kita jadi dealer. Suara sangkut-sangkut. Ya ke? Suara tak jelas ke? Okey, Cik Saufi tanya macam mana kita nak tahu kita dah jadi introducer. Saya kata kalau kita tahu kita dah beli 1 unit JE kali 10 atau 3 unit JE kali 5, sebenarnya kita dah layak. Kalau kita dah maklumkan, kita kena maklumkan kepada upline kita supaya upgrade kita. Sebab dealer tak akan upgrade, dia bukan automatik. Dia bukan automatik dan dealer tidak akan upgrade kita kecuali kita mohon untuk di-upgradekan ataupun kita minta untuk di-upgradekan. Jadinya, kalau kita dah upgrade, tuan-tuan boleh tengok dekat user setting, tengok dekat profile, kita akan nampak kita punya level dah naik, dah ditukar daripada member kepada introducer. Kita boleh nampak dalam sistem. Dalam sistem akan nampak kita punya level kita kepada introducer.
Cik Syahrin ya, setiap orang line ada, oh ni line okey, saya ada orang okey je, ada orang tak okey, tak apa Siapa yang tak okey tu saya rasa kena tengok dia punya sistem line dekat rumah masing-masing lah mungkin line di tempat tuan-tuan dan puan-puan yang tidak tak jelas Okey, so ini adalah level pertama, introducer. Please check diri sendiri mana siapa-siapa yang rasa dia nak cepat-cepat naik. Nak go for dealer, pastikan dia telah layak menjadi introducer. Kita boleh check dekat user setting kita, kita tengok kita punya level tu dah bertukar belum kepada introducer. Kalau belum, boleh cakap dengan upline kita supaya promote kita menjadi seorang introducer. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok kalau kita seorang introducer, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita beli JAE, kita akan dapat 2% atau 1.5% kalau kita beli JAE kali 5 dan GSA ialah 0.5%. Kan? Okey, kalau kita jadi dealer, kita akan mendapat 7%. Kita beli, kita akan dapat 7%. Jauh beza tengok introducer you dapat 5%, 2%. Kalau you jadi dealer, you akan mendapat 7%. Banyak beza tu. Tapi kalau kita introducer, kalau kita dah jadi dealer, di bawah kita ada introducer. Introducer akan dapat 2%, kita akan dapat 5%. Kita share dengan introducer kita. So, introducer dapat 2, kita akan dapat 5. Macam tu Baik. Okey, untuk melayakkan kita jadi dealer, apa yang anda perlu buat? Anda perlu mempunyai personal sale 30 unit GAE kali 10. Dan minimum kena ada 5 orang kat bawah kita. Kita kena ada minimum. Kita kena ada minimum 5 orang bawah kita. 30 unit GAE kali 10 dan 5 orang director. Minima bukannya maksimum. Minima. Maknanya lebih ramai pun boleh. Lagi ramai lagi baik. Kalau kita tak ada, paling sikit kita kena perlukan 5 orang yang menggunakan referral link kita dan mereka beli 30 unit, kita JAE kali 10. Kita layak untuk naik jadi dealer. Masa tak ada had dan tak ada limit. Bila-bila saja pun boleh, selagi kita tak cukup, kita terus jelah berusaha untuk dapatkan 30 unit ni. Kita usaha terus mendapatkan 30 unit. Okey, saya baca soalan dulu Kalau kita introducer A, bawah kita introducer B dan klien B beli unit English intro era dapat sale ke? Okey, ini saya dah jawab tadi Maknanya kalau dia beli kat bawah kita, dia beli kita tak dapat komisen tapi unit dia tu dia ambil kira. Unit dia tu kalau dia beli GA kali 10, unit itu dia ambil kira walaupun kita tak dapat komisen lagi. Tapi bila once kita dah naik dealer dan kita akan dapat komisen-komisen tersebut lah. Okey, macam ni untuk layak jadi dealer, anda perlu mempunyai personal sale 30 unit JE kali 1 kali 10 dan minima 5 orang. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, semakin hari syarat-syarat ini semakin ketat sebenarnya. Masa zaman kami dulu nak jadi dealer JE kali 5 tu dia ambil kira. Kita hanya kena cari 30,000 sale saja. Kalau 30,000 termasuk JE kali 5 semua akan diambil kira. Tapi sekarang sistem baru tidak lagi JE kali 5 tu hanya mencukupkan melayakkan 5 keahlian yang 5 orang saja. Nanti saya terangkan selepas ni. Tapi kita perlukan GAE kali 10, 30 unit. Barulah kita layak untuk naik sebagai dealer. Okey, kemudian atas daripada dealer ni kita ada dealer developer. Dealer developer ni pun dia sama macam dealer sebenarnya tapi dia boleh override 3.5% daripada dealer. Maknanya kalau atas kita dealer, atas kita ada dealer developer, dia akan dapat, kalau direct sale dia dapat 7%. Tapi kalau dia ada download bawah dia ada dealer, dia akan dapat 3.5%. Maknanya dealer dapat 7%, dia dapat 3.5%. Tapi kalau dia direct sale bawah dia, maknanya dia sama macam dealer juga. 7.5% dan GSA dia adalah 2%. Okey? Faham setakat ni? Okey, untuk layak sebagai dealer developer, dia kena ada 5 dealer dan 150k group sale 5 dealer kat bawah dia. Ini lagi
lagi susahlah. Dan seterusnya untuk menjadi merchant, dia kena ada 5 dealer developer dan 25 dealer. Jadi semakin tinggi, semakin berat dia punya kelayakan aja. Jadi merchant-merchant kita, dia nak dapatkan, perlukan 5 dealer developer dan 25 dealer, dia kena bekerja keras, all rounder, pergi satu Malaysia, pergi kempen, dia pergi buat penerangan dan sebagainya. So kita di sini kita boleh fikirkan dulu untuk di level bawah ni, untuk kita layakkan jadi dealer dulu ya. Dapat jadi dealer dan kita fikir macam mana kita nak jadi dealer developer dan seterusnya macam mana kita nak menjadi merchant. Saya rasa semua orang bercita-cita untuk menjadi seorang merchant ya, dan menjadi jutawan di quantum metal ni. Tak mustahil ya kalau kita berusaha dan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Okey. Okey, ini adalah penerangan tadi ya. Sama saja, tak apa ya. Inilah ringkasan je lah. Introducer, dealer. Introducer kalau JAE, introducer dapat 2%, dealer dapat 7%, dealer developer dapat 7% dan merchant akan dapat 14%. Merchant dapat 14% tau. Kalau senior developer, senior merchant, dia akan dapat 20%. Anda bayangkan macam mana besarnya, lagi tinggi, lagi besar dia punya income. Okey, ini adalah pembahagian-pembahagian dia. Kalau jadi introducer, kita dapat new sale, direct bawah kita 2%. Kalau jadi dealer, introducer, bawah dealer ada introducer, introducer akan dapat 2%, dealer akan dapat 5%. Dan kalau dealer developer juga kita akan bagi, kita akan profit sharing ya. Sikit sana, sikit sini dan sebagainya lah. Dalam ni, dan juga merchant, kita lihat merchant ni. Kalau bawah dia dealer dapat 7%, dia pun dapat 7% daripada sebab dia akan cukupkan 14%. Kalau dia punya new sale sendiri, dia akan dapat 14%. Dealer developer dan dealer new sale dia, direct bawah dia 7%. New sale untuk introducer, dia akan dapat 2%. Yang di atas ni adalah pembahagiannya lah, ikut level-level, berapa banyak level yang berada di bawah kita. Okey. Okey, ini macam mana kita nak tengok syarat 30 unit JAE kali 10 dan minimum 5 orang. Katakanlah ini adalah kita. So di bawah kita ada 5 orang. Di syarat pertama minimum 5 orang. Dia boleh jadi orang ni beli 6, orang ni beli 6 unit. Satu orang beli 6 unit, so dia jadi 30 unit. Ataupun boleh jadi orang pertama beli 30 unit. So yang 4 lagi ni macam mana? Yang 4 lagi ni dia beli JAE kali 5 pun sudah memadai untuk mencukupkan syarat 5 orang di bawah. Ya. Contohlah ni A, katakan isteri Aminah. Yang ini adalah, A ni adalah suami dia, Ahmad. Ahmad beli 30 unit. Yang 4 orang ni anak-anak dia. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Yang ni kita kata belikan JAE kali 5, 1 unit, JAE kali 5, 1 unit, JAE kali 5, 1 unit, JAE kali 5, 1 unit. Sudah cukup untuk melayakkan Aminah untuk menjadi seorang dealer. So apa pun gabungan daripada 5 ini mesti mencukupkan 30 unit. Tapi kita tak ada limit masa. Kita tak ada limit masa. Katalah Aminah ni tak dapat nak cari orang dah. Dia ada 5 orang ni je. Dia tak ada kawan, dia tak ada kenalan. So dia kata nak buat macam mana? Suami dia boleh beli contohnya 6 unit je sekali beli. So belian pertama 6 unit, harga naik, dia jual. Kan? Dia jual. Lepas tu cycle kedua dia beli lagi 6 unit. So dah jadi berapa? Yang jual tu dia ambil kira tak? Siapa tahu? Yang jual tu dia ambil kira tak? Tahu tak jawapan?
Alia dia ambil kira betul 6 unit ini akan diambil kira. Maknanya belian pertama 6 unit, belian kedua 6 unit dia dah jadi 12 unit. Lepas tu ditunggu lagi, jual lagi. Lepas tu beli yang ketiga dia dah jadi 18 unit. Jual lagi dan hinggalah cukup 6 kali 6 kali 5. 5 kali jual beli cukup 30 unit. Okay, Aminah layak untuk naik sebagai dealer. Masa tu tak ada margin call, tidak ada limit masa. Terpulanglah berapa lama yang diambil masa kalau dia rasa dia tak boleh lagi dah nak kembangkan yang di bawah dia, sebab dia memang nak buat hanya untuk diri dia sendiri saja dan keluarga dia. Baik. Boleh juga katakan kat bawah kita ada 10 orang. 10 orang 3 kali 10 kita dapat 30 unit. So kaedahnya sama juga. Kita boleh buat sekali jalan atau kita buat berperingkat-peringkat. Jual beli hinggalah melayakkan kita cukup 30 unit. Atau mungkin kita tak boleh juga. Kita kena ada 30 orang. Kita boleh dapat satu orang. Ni orang yang ramai kenalan tapi tak ada bajet contohnya. Kita boleh dapat satu sampai 30 orang. Cukup 30 orang dapat 30 unit. Maka kita juga layak untuk jadi seorang dealer. Okey? Kita boleh ikutlah mana-mana pun asalkan belian yang menggunakan referral kita cukup 30 unit, maka tuan-tuan dan puan-puan layak untuk naik dealer. Untuk naik dealer. Tapi taklah semudah tu nak naik dealer. Sebab dia nak naik dealer ni, walaupun kita dah cukup, ada beberapa syarat lagi yang perlu kita penuhi. Siapa Mujan? Soalan saya, bolehkah kita beli sendiri 30 unit untuk melayakkan kita menjadi seorang dealer? Kita nak jadi dealer, dia bukan tengok belian kita. Yang dia tengok adalah belian di bawah kita. Jadi kita gunalah nama isteri kita ke sementara untuk kita melayakkan kita naik dealer. Kalau kita dekat atas ni, Cik Imran boleh letak nama isteri sebagai apa nak sebutnya, proxy kat bawah ni. Lepas tu belilah guna atas nama orang yang di bawah kita, mungkin isteri kita ke anak kita ke. Cukup 30 unit satu orang sudah memadai untuk kita naik jadi dealer. Nanti lepas dia dah jual, bila dah untung, contohnya Cik Imran beli 30 unit atas nama isteri. Bila dah untung, dah dapat keuntungan, harga naik, jual, Cik Imran kita boleh masukkan dalam gold account. Daripada gold account itu kita transfer ke dalam account kita sendiri. Maknanya lepas tu kita belilah atas untuk diri kita sendiri pula, sebab kita telah pun layak menjadi dealer. Kita hanya guna atau park di account isteri kita ke mak ayah kita ke sementara untuk melayakkan kita naik ke dealer. Bila dah dapat tu, kalau nak ambil balik duit, just jual, masuk dalam gold account and transfer back to our own account. Itu cara yang boleh kita buat lah. Kadang-kadang kita ada banyak kemampuan tapi kita tak ada downline. So kita boleh buat macam tu ya. Satu unit JE bersamaan dengan berapa USD? 250 USD. 250 USD. Commission kita ni atas 250 USD, tak termasuk upah management fee ya. Kita satu unit walaupun 250 USD tu satu unit, tapi kita ada management fee kita lebih kurang 78.75 USD untuk setahun. Tapi itu semua dia ada calculation dia lah. Please attend kelas hari Rabu untuk kita lihat macam mana kita nak dapat. Tapi kita akan dapat balik bila kita jual, kita pastikan kita dapat balik modal kita, kita dapat balik kita punya management fee plus keuntungan. Kalau kita dapat balik modal dan management fee dan ada keuntungan, baru kita terminate. Ya, jangan kita terminate waktu rugi semata-mata untuk kita nak cepat-cepat dapat naik dealer. Jangan rugi jangan rugi. Sebab dalam quantum metal ni tak ada risiko rugi kalau kita tak jual at loss. 7% tu daripada 250 USD. Kalau nilai USD masa tu tinggi, maka tinggilah commission kita lebih daripada. Kalau USD rendah, rendahlah. Tapi kalau USD tu tinggi, biasanya commission kita adalah 7% daripada
250 USD ikut unit lah. Kalau dia 2 unit daripada 500 USD. Kalau dia 3 unit daripada 750 USD. Okey? Itulah komisen kita. Komisen kita besar sebenarnya, hampir 70 ke 80 ringgit untuk satu unit. Jadi bayangkan kalau tuan-tuan perempuan ada ramai klien di bawah, dan kalau kan setiap orang satu unit, 30 orang, kita kalilah 7%, 7% daripada 30 unit. Itulah komisen kita. Lagi-lagi ramai, lagi sebab dia tak ada limit. Kalau kita dah jadi dealer, kat bawah kita ni ada berlapis-lapis introducer. Selagi mereka tak potong kita sebagai dealer dari sudut level rankingnya, kita akan override semua sekali. Dealer dia akan dapat override. Katalah ni level 1 ni kan, contohlah. Level 1 ni introducer. Level 2 ni pun introducer. Level 3 ni pun introducer. So kalau tiga level ni membeli, kita sebagai dealer akan mendapat commission. Sebab mereka akan dapat 2% je. Yang 5% goes to dealer. Ya, pergi kepada dealer. So dealer akan dapat. Jadi yang mana introducer dengan introducer, buat masa ni dia tak akan dapat commission, tapi unit JAE-nya diambil kira. Okey? Diambil kira. Okey, faham tak setakat ni? Okey. Okey. Kalau kita jadi dealer dan di bawah kita dealer. Kalau dealer jumpa dengan dealer, dealer akan dapat juga 1%. Maksudnya kita jadi dealer dan bawah kita pun aktif juga, dia pun jadi dealer. Maknanya kita akan dapat 1%. Ya, 1%. Maknanya dealer ni dapat 7%. Direct sale dia beli 7%, dia dapat 7%. Quantum Metal akan bagi juga kita 1%. Dan dealer developer dekat atas dia akan dapat daripada 3.5 tolak 1, dia akan dapat 2.5%. Jadi maknanya kat mana pun, kalau you dah dealer ke atas, insyaAllah rezeki itu melimpah ruah lah. Tapi bila kita ada 5 orang dealer dekat bawah kita, maka kita pun akan naik jadi dealer developer. Dah cukup sale dia dan kita akan dapat 3.5%. Maknanya apa-apa sale yang di bawah dealer kita, kita akan override 3.5%. GCA, GSA, semua kita akan ada komisen yang kita akan dapat dalam. Jadi kalau tuan-puan dah berada di level dealer developer, dia dah rasa selesa sikit. Dealer pun dah rasa dah okey dah. Dia banding introducer, jadi dealer ni pun dah okey dah. Bolehlah sikit permulaan. Tapi bila tuan-tuan dah jadi dealer developer, dah ada 5 dealer kat bawah ni, bermakna kat bawah ni dah ada lebih ramailah orang di bawah dan kita akan override. Kita akan override. Okay. Okey, faham tapi untuk jadi dealer, okey sekejap saya tunjuk Okey, ini untuk jadi merchant dulu ini dah level tinggi lagi lah untuk merchant. Dia perlu, ini kita nak jadi merchant hijau ni kan. So kita kena ada 5 kita kena ada 5 dealer developer dan kita kena ada 25 dealer. Itu yang sebabnya boleh dapat income juta-juta income boleh dapat puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu sebulan, 10,000 sehari pun ada, 100,000 sehari pun ada, 1,000,000 sebulan pun ada kita punya merchant punya income. Bayangkan tengok ini, kalau ini adalah minima minima 25 dealer, 5 dealer developer, baru kita layak menjadi merchant dan kita akan mendapat 14% direct sale dan override kepada semua level lah. Semua kita akan dapat sikit, tak banyak sikit pun dia akan override juga, dia akan dapat komisen. Ni lah kelebihan orang yang menjadi merchant Okey, seperti saya sebutkan tadi, nak jadi pertama introducer tak apa, kita dah terang tadi. Okey. Apa selain daripada sale kita 30 unit tu, apa lagi yang kita perlu untuk kita layak jadi dealer?
kita perlu ada 30 unit sale JE kali 10. Kita perlukan minima 5 orang direct downline kita. Sebaiknya yang aktif lah. Kemudian kita kena ikut latihan yang disediakan secara online. Quantum Metal akan bagi kita satu training secara online dan kita ada exam yang kita kena jawab. Exam pun kita bagi kepada 2. Exam pertama 20 soalan. Sangat mudah lah. Biasanya tak ada orang yang fail lah. Dan kita boleh ulang-ulang. Kalau tak lulus boleh buat balik. Biasanya exam yang pertama ni tak ada masalah. Mostly boleh buatlah dengan sekali buat je. Lepas kita lulus exam pertama 20 soalan, kita ada satu lagi exam. Dia akan bagi kita satu video untuk kita ikuti. Kita boleh dengar untuk beberapa hari, fahami video yang diberi. Dan kita kena jawab satu lagi exam, dia ada 80 soalan. Dalam masa, kena jawab dalam masa 3 jam. Jadi yang ini kita kena berbincang-bincang lah dengan kita punya upline. Macam mana kita nak jawab soalan tu. Sebab tu saya katakan sebelum nak jadi dealer, kalau kita dah fahami cara kiraan untung rugi dan sebagainya. Sebab ada soalan dia ada calculation juga yang kita kena kuasai lah. Dan dia tak adalah susah mana kalau kita faham cara kira, dan kalau kita attend kelas hari Rabu setiap minggu, insyaAllah kita boleh jawab exam. Tujuannya Quantum Metal nak pastikan bahawa semua dealer yang layak untuk naik dealer ini, dia menguasai seperti saya sebutkan awal-awal tadi. Dia kena faham syarikat, dia kena tahu apa tujuan mission syarikat dan sebagainya. Dia kena tahu cara nak tengok untung rugi, macam mana nak kira dan sebagainya. Yang ini semua akan dijawab dalam exam. Okey, lepas tu barulah kita boleh isi form upgrade to dealer. Dia ada satu agreement yang kita perlu sign, consultant agreement yang perlu kita sign, dan kita kena bayar sebenarnya RM300 ke akaun QBEB untuk kita dapatkan tadilah facilities dan juga untuk exam tadi. Dan kita email lah semua maklumat-maklumat yang dikehendakkan itu kepada care@QBEB. Tak apa, yang ini nanti saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan dah layak untuk naik sebagai dealer, pastinya upline tuan-tuan dan puan-puan akan membantu bagaimana untuk mengurus untuk promote naik ke dalam, naik sebagai dealer. So itulah cara dia. Sekejap siapa nak tengok user setting buka dekat user setting, pergi dekat edit profile, akan nampak dekat situ kan apa soalan tadi, macam ni nak tahu kita sudah introducer ke belum. Sekejap Okey, setakat ni ada soalan, ada apa-apa nak tanya, siapa yang nak boleh buka suara, unmute pun boleh kalau nak tanya direct, kalau susah nak menulis. Jangan cakap. User setting, sekejap bagi saya edit profile. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, saya rasa untuk menjadi seorang dealer, lebih kurang tadilah apa yang telah saya sebutkan, dia punya peraturan dan sebagainya. Dan satu lagi saya nak sebut bahawa untuk menjadi bila kita dah dalam Quantum Metal ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, masa kita nak register dekat user setting tu, dia ada nominee, waris kan. So dalam waris tu kita letakkan nama pewaris kita. Jika berlaku sesuatu pada diri kita, meninggal ke, masalah ke dan sebagainya, waris tu akan mengambil alih kita punya akaun. Dan dia bukan hanya ambil alih dari sudut duitnya ataupun apa yang ada dalam tu, tapi dia mengambil legacy tu. Kalau dia dekat dealer lah, dia just sambung aja. Itulah satu kelebihan yang ada dalam Quantum Metal, di mana dia menjamin penerusan kepada apa yang kita buat kepada waris-waris kita yang kita tinggalkan. Jadi saya ada beberapa
klien saya yang telah pun sampai ke dealer, kemudian ditakdirkan Allah meninggal dan isteri dia ambil alih akaun suami dia dan dia ada income sebab di bawah-bawahnya aktif kan. So dia merupakan satu jaminan pendapatan jugalah kepada waris yang kita tinggalkan. Jadi saya rasa itu satu kelebihan yang ada pada quantum metal yang saya tak pasti dalam syarikat-syarikat lain, tapi inilah kelebihannya untuk kita dapat mewarisi apa yang kita tinggalkan kepada waris yang telah kita letakkan nama. Jadi pastikan yang nama yang kita letak dalam pewaris tu nama yang kita rasa, yang kita yakin orang yang akan ambil alih. Kecuali kalau tuan-tuan dan puan-puan ada wasiat dan kita tik lah estate tu kan. So dia akan pergi kepada wasiat lah. Kalau tidak dia akan pergi kepada waris yang kita namakan. Sebab sebelum ni ada kes yang saya dengar, ada seorang wanita ni lah, dia meletakkan nama waris dia, pewaris tu orang yang keluarga dia tak kenal. Dia letak nama kawan dia ke, sahabat baik dia ke dan sebagainya kan. Jadi bila dia meninggal, anak-anak dia nak claim benda tu susah sebab dia dah letakkan nama orang lain. Jadi pastikan letak nama orang yang kita nak lah. Anak ke, suami ke, mak ke, tu terpulang lah. Okey. Sekejapnya saya baca soalan dulu. Nak tengok level introducer sekejapnya. Tengok dalam setting ni, dalam user setting, cuba tengok dekat profile ataupun dekat KYC kalau tak silap saya. Dia ada tulis, sebab saya punya dah bukan introducer, saya nak tengok sekejap QM ada payslip ke? Kita boleh ada bank statement, bukan statement, kita boleh buka dekat GSA, kita boleh view statement keluar masuk duit. Ya. Kita juga boleh print untuk tax tahunan. Quantum Metal ada keluarkan borang 58 kalau tak silap saya. Dia akan keluarkan berapa kita punya income setahun yang kita boleh declare untuk tax. Jadi itu peluang pada tuan-puan lah macam mana nak declare tax tu, tapi kita ada statement tu yang dikeluarkan oleh Quantum Metal. Okey, GCA lah. Apa benda ni? Apa soalan saya tak faham. Fini, GCA lah ada cashback 85%. GCA memang ada cashback 85%. Okey. Adakah simpanan gold ini dijamin untuk PDM untuk case bank? Boleh terangkan tak? PDIM ni, kita bukan PDIM sebab kita simpan dalam gold kita semua disimpan di Bring Singapore. Kita punya emas bila kita beli dalam sebab dia patuh syariah, dia mesti bersandarkan kepada emas. So bila kita beli saja emas kita yang kita beli tu, kalau kita tak bawa keluar sebagai physical gold, emas-emas itu akan disimpan di Bring Singapore. Bring Singapore ni adalah satu tempat yang dah berusia hampir 300 tahun, yang dah lama sangat, tempat untuk menyimpan satu vault dipanggil untuk menyimpan semua barang-barang logam-logam berharga dan sebagainya lah, dan dia diinsurankan 100% oleh Lloyds London. Okey, so kita tak risau sebab kalau PDIM pun kat bank pun kalau kita simpan duit di bank dia hanya cover 250,000 saja kalau tak silap saya. Tapi kat sini kita insured for 100%. Akaun GSA rasanya ada insurans. Semua emas kita yang kita simpan memang ada insurans. Ada yang tak daftar akaun lagi ke dalam ni? Saya tak pasti. Maknanya yang hadir ni mungkin ada yang first time dengar. Adakah yang first time yang belum daftar? Boleh bagi respon tak? Adakah yang tak pernah tak daftar lagi? Baru nak mendengar dan mendapatkan maklumat saja. Okey. Okey, kita ada recording, nanti kita akan share nanti admin akan share recording ni dalam grup Billionaire Warrior ataupun kita boleh buka YouTube channel Billionaire Warrior. Kat situ ada kita punya semua sharing-sharing kita setiap minggu akan di-upload dan di-share di YouTube. Itu ada kita punya admin telah pun masuk boleh tengok dekat BWG punya YouTube.
Okay, terima kasih Azim. Okay. Saya first time ikut kelas account QM dah ada. Okay. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa kita ada kelas setiap hari Isnin. Kita akan cerita pasal produk, syarikat dan sebagainya. Pada hari Rabu kita ada kiraan untung rugi. Kiraan GCA, macam mana nak katakan GCA tu untung ke tak untung ke, GAE tu dah untung ke tak untung dan sebagainya. Dan hari Jumaat kita ada career development lah seperti yang hari ini. Kita bincang dan speaker-speaker kita berbeza-beza. Jadi manfaatkan semua speaker yang hadir sebab lain-lain speaker lain-lain dia punya pendekatan yang kita boleh mendapatkan maklumat dengan lebih jelas lagi lah. Okey. Ada soalan lain? Actually untuk content matter ni kita tak sebenarnya tak banyak pun. Dia sangat mudah sebab kita bila kita uh, share pasal quantum metal ni sebenarnya kita mengajak kita sebab kita bukan jual produk ya, kita bukan jual barang macam MLM yang jual produk-produk kesihatan ke, kita jual apa ke yang kita terpaksa pegang produk, kita kena hantar, kita kena post dan sebagainya. Tapi kita menjual, kita bukan menjual, kita mengajak orang untuk menabung, untuk dia restructure balik ekonomi dia supaya menjadikan ekonomi masa depannya lebih terjamin. Terutamanya dalam GSA, walaupun GSA tu kita mungkin tak nampak, dia naik sikit. Tapi baru-baru ni ada seorang klien yang menyebut dia simpan tahun 2021, dia simpan 70,000. Dia hanya simpan dekat GSA je, dia tak masuk produk-produk yang lain. Hari ni, minggu lepas, dia tengok daripada 70,000, nilai duit dia dalam GSA telah pun mencecah 86,000. Dalam masa 2 tahun, dia telah untung 16,000 dengan simpanan emas. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau kita simpan dekat GSA sahaja pun, kalau kita simpan 70,000 dalam bank, 10 tahun pun saya rasa 70,000. Bahkan nilai duit 70,000 tu 10 tahun akan datang mungkin dalam 50,000 agaknya. Setelah ada susut nilai kan. Tapi kalau emas 10 tahun akan datang dia akan terus meningkat dan meningkat dia punya nilainya. Ya, jadi itulah kelebihan kalau kita menyimpan dalam GSA, kalau dalam GCA juga maknanya kita akan dapat keuntungan hasil daripada duit wang hangus kita itu. Sebab bila harga emas naik, emas yang kita simpan itu juga akan naik dan mengikut harga semasa. Ya. Daripada kita belanja habis je macam tu, istilah yang sekarang ni digunakan belanja hangus, sekarang kita dah guna balik duit itu dan duit itu menjadi aset balik. Bila expenses kita menjadi aset. Kat mana kita nak dapat benda yang kita belanja dia jadi duit balik? Dekat counter metal lah. So ini yang kita nak sampaikan kepada kawan-kawan, pada sahabat-sahabat kita. Kita nak semua orang dapat merasai apa yang kita rasa. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, lagi senang lah kita nak mengajak orang kan, lagi ramai, lagi bagus lah. Kan? Kemudian yang enhance lah, kalau GAE, saya nak ingatkan sekali lagi, tuan-tuan kalau mengajak orang beli GAE, pastikan yang membeli itu adalah duit yang mereka tak guna at least setahun. Bagi tahu dia, walaupun memang dalam masa setahun tu kita jangkakan boleh 4-5 kali jual beli. Tapi kita kena cakap dengan dia sebab kadang-kadang ada masa macam drag lama sikit kan. Kita tak nak mereka mengharapkan, bila nak naik, ini bukan beli hari ni, besok jual, beli esok, seminggu boleh jual. Itu kadang-kadang berlaku. Ada rezeki macam baru-baru ni, 3 hari bulan 10, harga jatuh, kita beli seminggu 2 minggu tak sampai 2 minggu. Harga naik 20%. Jadi semua yang beli masa 3 hari bulan 10, 4 hari bulan 10 tu, minggu lepas mereka telah pun mendapatkan hasil dan nikmatnya. Lepas tu sekarang ni dia semakin naik. Jadi maka mereka yang dah beli tu dia dah dapat untung lah. Siapa yang belum jual lagi maknanya keuntungannya akan jadi lebih besar dan mungkin kita boleh beli balik nanti. Okey? Okey Fini, bagus niat untuk nak tolong orang lain selamatkan belanja hangus. Betul kita nak belanja selamatkan sebab perkara ini bukannya macam tak tahu ataupun belum jadi sebab ramai yang dah buat dan ramai yang telah merasakan. Walaupun kita sebut GCA itu adalah untuk long term, 2 tahun ke 3 tahun, tapi kadang-kadang harga naik mencanak.
Dan kita rasa kalau kita tengok dah untung dan kita rasa kita nak terminate, yes, kita boleh terminate bila kita telah pun mendapat keuntungan. Kalau kita rasa kita perlukan duit nak pakai. Tapi kalau kita rasa kita belum lagi nak perlu pakai duit tu, biarkan saja untuk beberapa tahun yang kita jangka dia akan naik 10 setahun dalam 10% hingga bila tahun-tahun dia jadi 20-30% daripada apa yang kita simpan. Okey, ada soalan lain? Dan satu lagi di grup Angel Group, sebenarnya grup besar kita Angel Group ada juga buat kelas hari Khamis. Hari Khamis dia ada kelas technical analysis. Yang tu pun siapa yang berkesempatan dan berminat untuk membaca graf, membaca analisa dan sebagainya, dia boleh ikuti kelas technical analysis dan juga fundamental analysis pada setiap hari Khamis malam, hari Khamis malam. Dan kita punya pakar-pakar tu juga akan memberitahulah pergerakan harga emas sesuai beli ke sesuai jual dan sebagainya. So itu pun kita boleh juga dapatkan maklumat-maklumat di situlah. Tapi untuk kelas ya di bawah Billionaire Warrior, inilah 3 kelas yang kita buat secara mingguannya, yang puan-puan dan tuan-tuan boleh ikuti untuk memudahkan kita naik level sebagai seorang dealer. Kalau rajin ikut kelas ni 3 hari ni, saya yakin puan-puan akan jawab soalan dengan bagus dan insya-Allah tak ada masalah. Semua orang akan lulus. Ya. Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar itu saja untuk session kita pada malam ni. Insya-Allah kita jumpa di lain. Okey, ada soalan daripada Amir. Macam mana nak tukar login dari nombor phone username? Login dari nombor user. Oh, boleh pergi dekat kita punya buka qbeb.org. Kita boleh chat dengan kita punya customer service. Lepas tu kita boleh beritahu lah kita nak tukar. Nanti dia akan bantu kat situ. Kalau dalam masa kita register nombor, kita tak masuk, kita ada email tapi kita tak masuk phone number, kita boleh pergi dekat user setting, kita pergi dekat bind email. Bind email kita boleh masukkan nombor telefon kita kalau nombor telefon kita belum dimasukkan. Nanti dia akan keluar dalam sistem. Tapi kalau kita rasa kita tak sure macam mana nak buat, kita boleh pergi ke chat dengan kita punya, buka website, sama ada Quantum Metal punya website ataupun QBEB punya website, dan kita chat dengan customer service dan dia akan ajar kita satu-satu macam mana kita nak buat, ataupun dia akan bantu untuk kita tukar nombor. Okey? Oh, sekejap masih lagi tanya pasal nak tengok level introducer. Kejap. Saya buka sistem sekejap. Okey. Sekejap bagi saya seminit, saya cuba buka saya punya sistem. Sekejap, 1 minit. Ada soalan lain ke sementara tu? Hmm. Hmm. Saya pun dah tak jumpa dah sistem baru ni sebab kita pun dah masuk level kat mana. Cik Azim boleh bantu?
Biasa dia ada di situ tapi dah tak ada pula sekarang ni. Oh, okey okey, boleh buka di user setting, edit profile, dia akan tulis KYC confirm introducer. Nampak tak? Ni cik ni buka dekat user setting, buka ke edit profile. Lepas tu akan nampak profile code, lepas tu kat bawah tu KYC confirm introducer. Introducer dia akan tick dekat situ, ada tick hijau. Okey? Okey, terima kasih. Saya rasa sekadar tu je untuk malam ni, insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan lagi, insya-Allah boleh join kelas kita Isnin, Rabu dan Jumaat untuk lebih boleh bertanya lebih lagi lah apa-apa persoalan dan yang kita tak faham insya-Allah. So saya rasa sekadar itu, selamat maju jaya. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini akan berjaya menjadi seorang dealer yang berjaya dan seterusnya ke level-level yang seterusnya insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.